Alright. Jadi kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dia tak tutup tadi. Dia tak tutup. Okey. Boleh saya mula? Boleh, silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada haji hajah semua yang sudi luangkan masa pada pagi ni untuk kita sambung kelas bahasa Arab Al-Quran tahun 3 FD Masjid Hasanah. Jadi kita cuti lama, Masya Allah, lama tu. Jadi bila cuti lama ni panjang lah cerita dia tu. Jadi macam mana? Bekarat. Dia yang dia tak switch. Oh bukan? Okey. Tak ada Ustaz tu. Okey. Mute je lah dulu Ustaz. Okey. Jadi saya ada ubah sedikit pendekatan banding dengan kita apa yang kita jelaskan sebelum ni. Jadi minggu ni ataupun mulai minggu ni saya ubah sikitlah pendekatan. Maksudnya penerangan saya yang sebelum ni kontennya sama, kandungannya sama, cuma pendekatan dia tu saya masuk ikut pintu lain dulu. Jadi maksudnya jangan jangan terkejut sikit lah, ada perubahan sikit tu. Yang mana saya rasa kalau masuk ikut pintu nombor 2 ni mungkin mudahlah sikit insyaAllah. Okey, jadi saya nak tulis dulu. Okey, bismillah. Apa yang kita dah bahaskan sebelum ni untuk tahun 3. Jadi tahun 3. Miss. Apa ni? Tutup, mute kan lah, mute kan. Okey. Tegang kelas. Tak apa. Awal pagi macam tu. Okey. Jadi untuk bahasa Arab tahun 3 kita bahas tentang kalimah. Okey. Macam mana? Kalimah. Yang kita sebut sebelum ni, tujuan kita belajar kalimah ni untuk pergi kepada ayat kan, jumlah. Ini kita punya matlamat. Jadi tahun 3, tahun 4 ni sebenarnya nak pergi ke ayat ni, nak buat ayat ni. Ni pelajaran tahun 3 dan 4 di Masjid Hasanah. Jadi tahun 1 dan 2 ni, sebelum ni kita belajar tentang jenis kalimah. Ini saya ulang selalu kan. Yang mana dalam jenis kalimah tu kita belajar tentang ismun, fi'lun dan harfun. Jenis isim, jenis fi'il dan jenis huruf. Kata nama, kata kerja, kata nama, kata kerja dan kata sendi atau kata hubung. Partikel. Jadi 3 jenis kalimah ni Haji Hajah semua belajar, kita dah ulang kaji masa tahun 1 dan 2. Jantinanya, bilangannya, nakirah ma'rifahnya, kemudian fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, kemudian huruf jar, huruf ataf, huruf taukid. Itu semua asas lah dalam mengenal kalimah. Untuk tahun 3 ni mukaddimah dia, kita masih lagi tentang jenis kalimah. Jenis kalimah. Cuma fokus kita kepada 2 jenis.
yakni kalimah yang mabni dan kalimah yang mu'rab. Kalimah mabni dan kalimah mu'rabun. Mabni ni maksudnya kekal kan? Ya, kekal. Betul. Ha, yang kekal tu apa? Dia punya baris akhir dia. Hmm. Kekal, keadaan akhir. Tak berubah. Sampai bila-bila, kalau Syekh gitu sampai kiamat lah kata. Sampai kiamat tak berubah. Contoh dia kita sebut sebelum ni macam kalimah Makkah. Apa? Makkah. Makkah. Itu berubah. Oh ya benar. Yang tak berubah pada akhir dia contoh dia macam haza. Ala. Ala. Anta dan lain-lain lah. Ni dalam nota-nota sebelum ni kita boleh rujuk semula. Ada beberapa, tak silap saya ada 6 kategori yang saya dah sebut dalam kelas-kelas sebelum ni. Ada 6 kategori isim mabni, huruf semuanya mabni. Fi'il pula fi'il mudhari' saja yang ada nun niswah, nun taukid tu. Jadi kelas kita minggu ni ataupun sebelum ni kita dah masuk kepada bahagian mu'rab. Yang mana mu'rab ni maksud dia berubah kan? Berubah. Yang berubah tu apa? Sama juga keadaan akhir. Baris terakhir. Contoh yang kita bagi sebelum ni kalimah dia Muhammad Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Asalnya Muhammadun, kemudian boleh jadi Muhammadan, kemudian boleh jadi Muhammadin. Jadi perubahan-perubahan tu adalah tajuk awal untuk tahun 3 ni. Nanti sebenarnya nak pertengahan pun kita dah pertengahan dah. Sepatutnya 6 bulan pertama tu saya dah habiskan tajuk ni lah. Tapi tak apalah. 6 bulan kedua tu kita dah belajar kenapa dia berubah. Bila masuk ayat dia akan berubah. Tu maksud dia. Bila nanti dia masuk dalam ayat ni, kalimah-kalimah ni berubah baris, berubah bentuk. Tapi sebelum kita belajar dalam ayat tu, kita belajar dululah macam mana dia nak berubah tu. Jadi macam mana dia berubah tu, itu yang saya bagi dalam nota yang Haji dengan Hajah dapat pagi. Maaf saya bagi pagi tadi sebab saya baru buat. Baru siap. Okey. Mereka sepenuhnya. Jadi kalau nak print pun tak apa, cuma saya harap tak disebarkanlah. Okey. Saya nak share skrin dia dulu. Share skrin. Nampak? Ada? Ada Ustaz. Okey. Sikit ulang kaji. Kit ulang kaji cinta nahu ni topik yang kita nak sentuh ni, topik yang kita nak belajar awal yang kita sebut tadi. Dia dalam tajuk dia besar sikit. Baca kemahiran Menge'rab isim. Menge'rab isim ni maksudnya dia dua. Satu, mengenal perubahan akhir kalimah tu. Yang kedua, kan untuk mengetahui posisi dalam ayat. Maksudnya macam kalau kita belajar bahasa Melayu tu dia ada subjek, predikat. Bila dia jadi subjek, bila jadi predikat itu dalam tajuk i'rab ni. Dalam tajuk i'rab. Jadi sebelum nak tahu posisi dalam ayat tu, kita kena tahu dulu macam mana dia berubah. Macam mana dia berubah. Yang ni lah. Okey. Jadi kita tengah belajar perubahan-perubahan tu. Kalaulah Haji dan Najah semua nak masuk kelas
kelas apa? Kelas tuition. Bukan tuition lah, kelas apa? Khusus online ke apa yang ada dekat luar tu. Haji Negara Ajar di tahap dah mengenal perubahan kalimah, dah mengenal jenis kalimah. Jadi boleh masuk kelas tahap 2 mengenal perubahan tu. Yang kita sebut tadi mabni dengan mu'rab tu. Boleh masuk kelas mabni mu'rab ni. Atau dia panggil kelas i'rab. Ni kalau nak join di luar, ini nama khusus dia boleh jadi khususnya. Mabni mu'rab atau kelas i'rab. Matlamat kelas ni nak tahu perubahan tu. Kalau tak lepas jenis kalimah tadi, isim, fi'il, huruf belum lagi, jangan masuk kelas ni. Pening nanti. Jadi kena tahu jenis kalimah dulu, baru boleh tahu jenis perubahan tu. Jadi ni tahap 2 lah. Kalau di sisi saya, ni tahap 2. Jadi memang masjid susun, Masjid Hasanah susun tahap tahun 1, tahun 2, itu tahap 1. Tahun 3, tahun 4, tahap 2. Sesuai lah tu. Boleh? Ada soalan? Mengenal 3 perubahan. Kejap nak salin Ustaz. Nak Oh, nak salin. salin. Okey. Sila. Mengenal 3 keadaan. Ustaz, maksudnya yang i'rab mabni dengan mu'rab tu sebenarnya tahap 3 macam tu Ustaz? Boleh kata begitulah. Okey. Rafa' nasab. Apa makna rafa' tu? Nasab tahu. Nanti kita jelaskan dalam tu. Jar. Okey, jar tahu dah. Mana perubahan-perubahan. Minum air dulu. Okey. Boleh saya terus tak? Boleh insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tajuk dia. Tajuk kita isim mu'rab. Ni isim mu'rab ni. Kalau ejaan bahasa Arab dia isim mu'rab. Kita nak fokus isim mu'rab dulu. Fi'il yang mu'rab tu kita tak sentuh lagi ya. Kita sebut isim dulu. Isim mu'rab. Isim mu'rab ni maksudnya isim yang berubah keadaan akhir. Yang berubah keadaan akhir. Ustaz. Ya. Ustaz, apa tu yang memang ada kat dalam kita punya dalam kelasnya ada. Ada dalam buku masjid. Dalam buku masjid ada. Modul tu ada. Saya dah pass kat Ustaz Wali, mungkin minggu depan dapat lah kot. Dia nak print dulu ke macam mana ke kan? Okey. Sebab nak salin pun kan Ustaz nak cakap nak salin takut saya tak boleh nak tangkap. Kena cepat. Saya ni kena cepat kaki tangan semua. Apa nanti tengok video ni banyak kali. Simple je. Okey. Jadi tajuk kita ni isim mu'rab ya. Isim mu'rab. Mu'rab tu maksudnya berubah-ubah. Itu kita punya istilah barulah. Isim mu'rab maksudnya berubah-ubah. Mu'rab tu maksud berubah-ubah. Okey. Kemudian kita nak tengok dia berubah ni. Berubah-ubah ni jadi macam mana? Jadi dia ada berubah 3 keadaan di sini. Dia ada perubahan 3 bentuk, 3 keadaan. Nama perubahan dia tu ada 3. Yang pertamanya rafa, raf'un. 1. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar. Rafa, nasab, jar. Ni nama perubahan. Musim lah, akhir musim lah ni. Panas, sejuk, musim luruh, musim bunga. Ni boleh lah. Ada 3 bentuk perubahan isim mu'rab. Satu isim tu yang boleh berubah-ubah tu, dia boleh berubah 3 bentuk. Rafa, nasab, jar. Okey, ni istilah ni kita dah sentuh sebelum ni Ya. Okey. Kemudian sikit lagi kita sebut
lanjutan ni, isim yang mu'rab tadi, isim yang berubah tadi, kalau dia duduk dalam keadaan rafa', dia berubah, keadaan dia rafa'. Jadi kita panggil dia isim marfu'. Ni semua istilah, Ajah tak payah pening-pening sangat. Okey. Oh, Dia marfu'. marfu' ni maksudnya apa? Baris depan. Ah. Dhamma. Ah, Kenal dengan baris depan ya. ingatlah Dhamma. tu sebelum ni. Jadi isim marfu' ni maksudnya isim tu keadaan dia rafa'. Musim sejuk aku musim panas ke saya pun tak tahulah nak macam ni. Tapi kalau dia rafa', nama istilah dia marfu'. Ni istilah saja. Kalau tak ingat tak apa, dia ulang-ulang nanti. Kalau dia duduk dalam keadaan nasab, kita panggil dia isim mansub. Mansub. Kalau isim tu duduk dalam keadaan jar, berubah ikut keadaan jar, kita panggil dia majrur. Ni istilah yang masyhur sangat dalam ilmu bahasa Arab. Grammar tu masyhur sangat. Marfu', mansub, majrur. Kalau dia marfu', isim marfu', maksud isim tu rafa', duduk dalam keadaan rafa'. Kalau isim mansub, maksud duduk dalam keadaan nasab. Kalau majrur, duduk dalam keadaan jar. Okey. Boleh sini? Okay, Ustaz. Okey. Okay. Saya bagi contoh. Bawah tu ada contoh. Kita selalu ulang kan. Contoh marfu' Muhammadun. Ni marfu'. Tanda marfu' tu ada dhammah dekat sini ni. Dhammatain. Dhammatain. Marfu'. Maksudnya isim ni dia mu'rab. Kemudian dalam keadaan rafa', kita panggil dia isim marfu'. Contoh dia Muhammadun. Yang kedua mansub. Muhammadan. Ada Muhammadan. Yang ketiga majrur. Dia ada baris bawah ni Muhammadin. Okey. Ni keadaan Muhammadin ni kita boleh jumpa dalam apa? Dalam Quran. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak, dalam doa banyak. Cuma saya dalam muka surat pertama ni Haji kenal istilah isim mu'rab, kemudian istilah rafa', nasab, jar, marfu', mansub, majrur dan contohnya di sini. Boleh? Ada soalan? Okey. Ni dia punya mukadimah. Sekarang kita nak kenal isim mu'rab tu apa? Apa yang dinamakan isim mu'rab tu? Jadi di sini, besar lagi. Isim mu'rab tu ada 7 jenis. 7. Banyak tu. Tapi semuanya Ajah dah belajar tahun 1, tahun 2 dulu. Dia bukan benda baru, dia benda yang lama. Jadi 7 jenis isim mu'rab ni, 7 jenis isim yang kita belajar dulu-dulu tu. Tahun 1 lah silap saya. Yang pertama, isim mu'rab ni adalah isim mufrad. Isim mufrad kan. Kita belajar isim dari sudut bilangan, dia ada 3 istilah kan. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak kan. Jamak ada 3 pula. Jamak taksir. Jamak muzakkar salim. Okey. Muzakkar salim. Dan jamak muannas salim. Ni. Jadi isim mufrad di sini ni yang saya buat nombor 1 ni, ini isim mufrad yang kita belajar dulu tu. Maksudnya isim yang menunjukkan bilangan 1. Jadi bila sebut Muhammadun ni kita terjemah dia apa? Seorang kan? Seorang lelaki yang namanya Muhammad, seorang Muhammad. Seorang lelaki namanya Muhammad. Gitu. Jadi seorang. Itu isim mufrad. Tanda isim mufrad apa? Kalau ingat. Tanda isim mufrad
tanda isim mufrad yang pertamanya. Fathah. Isim mufrad ni tanda ni dia Tanwin. Tanwin. tanwin pun tak. Tak kena. Dhammah. Dhammah. Oh, saya tak pasti Ajang sebelum ni belajar macam mana. Tak apalah, nanti saya Tak ada. Dalam Tanda ayat isim dia jadi. tanda isim mufrad yang saya bagilah. Senang. Nanti tak kelas dengan ustaz sebelum ni pula. Tanda isim mufrad yang pertama, dia tak ada alif nun. Musanna tu. Yang kedua, dia tak ada waw nun. Yang ketiga, dia tak ada ya nun. Yang keempat, dia tak ada alif ta. Jadi isim mufrad ni isim yang tak ada tanda musanna dengan tak ada tanda jamak. Itu isim mufrad. Cara paling senang nak tahu dia isim mufrad, kita kena tengok makna dia. Nanti memang kena hafal banyak lah. Itu cara paling cepat nak tahu isim tu mufrad ke jamak ke musanna ke, tahulah makna tu. Selain daripada tu, dia tak ada tanda alif nun, waw nun, ya nun dengan alif ta. Ni tanda dia. Okey. Jadi isim mufrad ni isim yang berubah keadaan akhir dia. Berubah. Contoh, kita bagi dekat sini Muhammadun, kataan nama Muhammadun. Kalau isim mufrad tu dia marfu', duduk dalam keadaan rafa', maka di akhir kalimah dia ada dhammah. Contohnya di sini Muhammadun. Kalau isim mufrad duduk dalam keadaan mansub, di hujungnya ada fathah. Contohnya Muhammadan. Kalau dia duduk dalam keadaan majrur, di hujungnya ada kasrah. Contohnya di sini Muhammadin. Okey. Jadi kalau kita sebut Muhammadun, kita tahu dia marfu' sebab dia ada dhammah. Kalau kita jumpa Muhammadan, kita tahu dia mansub sebab ada fathah. Kalau kita jumpa Muhammadin, kita tahu dia majrur sebab ada kasrah. Okey? Ada soalan? Ustaz, kalau fathatain tu dia mesti ada alif ya, membantu dia. Betul. Sebab dia nak bezakan dengan tanda depan dengan tanda bawah tu. Itu cara Arab lah nulis kaedah. Jadi saya bawa contoh di sini dalam Quran. Contoh dalam Quran. Ayat pertama kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang nun. Jadi perkataan mufrad dekat sini ada 3. Perkataan mufrad dalam ayat pertama di sini ada 3 mufrad. Ada 3 isim mufrad. Dalam ayat pertama tu ada 3 isim mufrad. Saya bawa satu je. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni isim mufrad ya. Isim mufrad. Macam mana saya tahu isim mufrad? Dia tak ada alif nun, tak ada ya nun, tak ada waw nun, tak ada alif ta. Kemudian saya rujuk dalam kamus, makna dia pujian. Dia isim mufrad lah. Satu puji. Satu puji. Jadi dia ada tanda dhammah kat sini. Ada tanda dhammah. Marfu'. Jadi dhammah ni kita panggil dia isim marfu'. Oh, ada gambar ke pasti? Okey. Kemudian ada perkataan kedua yang isim mufrad. Lafaz Allah kat sini. Allah. Allah ni isim mufrad. Dalam kategori kalimah dia isim mufrad. Lafzul jalalah isim mufrad. Tapi dia tak marfu'. Sebab dia ada baris bawah. Jadi dia kategori majrur sini. Majrur. Majrur. Betul? Betul. Kalimah isim mufrad yang ketiga dalam ayat pertama ni. Rabbi.
Rabbi. Rabbi. Yang ni pun bukan majrur, bukan marfu' sebab dia ada Majrur. baris bawah. Wah. Jadi dia majrur juga. Macam mana kita tahu dia isim mufrad? Tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif ta, dan makna dia pula merujuk kepada satu Tuhan. Okey? Ada soalan? Ustaz, Ya. ba kasrah dalam Rabbi tu, Ya. adakah dia mengikuti ha dalam lillahi? Apa Diikut. tugasnya dalam ayat? Dia jadi majrur. Rabbi tu jadi majrur kalau ikut Dia kaedah. Rabbah. Dia patut Rabbah. Allah Tuhan kan? Tapi Patutnya sekarang dia Rabbu. majrur. Rabbu. Lepas tu dia Ah. jadi majrur. Kenapa Ustaz? Dia jadi majrur sebab dia dalam kategori badal, Oh, badal. kata Pada Allah. ganti. Tak apa. Kemudian kalimah yang keempat dalam ni, al-alamin. Al-alamin di sini bukan isim mufrad. Tapi isim Isim apa? Isim? jamak. Okey, dia isim jamak. Dia jamak apa? Muzakkar salim. Zakat salim. Jamak muzakkar salim, jamak lelaki muzakkar. Tanda dia apa? Ya nun. Ya, Dia ada ya nun. Jadi bila dia ada ya nun, dia bukan isim mufrad. Jadi bukan isim mufrad, kita tak bincang kat sini lah. Oh. Okey. Kemudian ayat kedua, wa yuqimunas salata. Wa yuqimunas salata, dekat ayat, dalam ayat ni ada 3 kalimah. Wa satu, yuqimuna satu, as-salata satu. Dalam 3 ayat ni, dalam 3 kalimah ni, isim satu saja, iaitu solat. 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 Kalau kita rujuk bahasa Arab, rujuk kamus, ejaan solat tu dia alif lam sod lam alif ta. Dia je macam tu. Yang eja waw ada alif kecil ta tu, itu resam Usmani. Resam Usmani. Sama je, solat lam alif dengan lam waw alif tu sama. Cuma ejaan resam Usmani lain sikit. Kenapa lain? Sebab ada qiraat lain, jadi dia eja lain sikit. Meraihkan qiraat. Dia jangan kelirulah, benda sama. Jadi solat ni kategori dia isim. Isim pula isim mufrad. Isim mufrad. Jantina dia dalam ni Muannas. muannas. Tanda muannas dia Tak. ta marbuta. Dia ada ta marbuta. Jadi dia muannas. Kemudian dah kita tahu jenis dia, kita nak tahu dia mabni ke mu'rab. Jadi kita tengok baris akhir dia. Kita tengok baris akhir. Dia dalam kategori yang keduanya dia mu'rab. Dia mu'rab. Kalau dia mu'rab, jenis mu'rab dia, keadaan dia mu'rab mansub. Mansub. Tanda mansub dia Fathah. ada baris fathah di akhir kalimah. Kat sini. Jadi dia kategori mansub. Kenapa nak tahu mansub ke marfu' ke? Sebab lain baris, lain posisi dalam ayat. Macam itulah. Ini sebelum nak pergi ke grammar ni dulu. Okey? Jadi sebenarnya isim mufrad tu tak ada beza pun lelaki ke perempuan ke. Asalkan barisnya tu dhammah ke fathah ke, itu bolehlah dia marfu' mansub, tak kisah. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, di sini ada 3 kalimah yang mana semuanya isim mufrad. Maliki isim mufrad, Yaumi isim mufrad, Din pun isim mufrad. Dia okey. Maliki Yaumiddin, Maliki di sini isim mufrad majrur sebab dia ada baris bawah. Maksud dia raja.
Yaumi majrur juga. Majrur juga. Sebab ada baris bawah. Maksudnya hari. Din dia ada baris bawah. Majrur juga. Majrur juga. Jadi dia semua isim mufrad, Maliki, Yaumiddin isim mufrad, semuanya ada baris bawah, maka kita kategorikan ini semuanya majrur. Cuma sebelum ni saya kata din ni kalau mufrad dia tak ada alif nun, waw nun, ya nun dengan alif ta. Dekat din ni ada ya nun. Isim jamak. Tapi ya nun ni bukan ya nun jamak lah. Ya nun original. Din tu ya nun dia original. Kalau kita buang ya nun tu tinggal dal saja tak bunyi nanti. Tak ada makna. Jadi Yaumiddin maksudnya hari perhitungan. Hari perhitungan ataupun hari pembalasan. Hari kiamat lah. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Masya-Allah tak ada soalan. Belum ada Ustaz. Belum ada. Belum ada. Ustaz macam nak tahu dia punya yanun tu asal ke ataupun yanun tu jamak punya yanun. Kena tahu makna. Yang pertamanya tahu makna lah. Memang kena tahu makna. Kemudian baru boleh teka-teka dia original ke tak. Okey. Habis tajuk yang pertama isim mufrad. Jadi yang ajar nak kena ingat kat sini, ajar semua kena ingat isim mufrad ni isim mu'rab. Berubah-ubah keadaan akhir dia tu. Kemudian kita ada yang kedua. Jamak taksir. Jamak maksudnya lebih daripada 3. 3 atau lebih. Itu maksud jamak. Jadi di sisi orang Arab ni, kalau kurang 3 itu sikit. Kalau ada 3 dan lebih itu banyak. Jadi jamak ni dah dianggap banyak kalau ada 3 atau lebih. Itu kaedah dia lah. Yang kedua, taksir. Sebelum ni kita belajar jamak ada 3 jenis. Ada jamak taksir, jamak muzakkar salim, Jamak muannas salim. jamak muannas salim. Jamak taksir ni maksudnya jamak pecah. Taksir ni kan maknanya pecah. Apa yang pecah? Dia pecahkan mufrad tu. Kemudian dia buat baru. Itu maksud pecah, lepas tu dia buat baru. Contoh dia, kita ada perkataan talibun. Maksudnya murid. Student. Kemudian dia jadi jamak taksir. Dia pecah, dia susun balik. Jadi tulab. Dia pecah, dia susun. Yang kedua, kita ada perkataan contoh dia rumah. Baitun. Baitullah, rumah Allah. Baitun. Baitun tu rumah kan. Baitun ni kalau jadi jamak, jamak dia jamak taksir. Buyutun. Buyutun. Baitun jadi buyutun. Yang ketiga contoh dia. Kitabun. Kutubun. Dia mufrad. Bila dia jadi jamak, dia jadi kutubun. Kutubun. Contoh lagi. Qalamun. 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 Aqlamun. Qalamun. Dia jadi aqlamun. Aqlamun. Ada lagi? Kursiyun. Kursiyun. Karasiyun. Jadi karasi. Karasi. Siyun. Karasiyun. Ada lagi?
Rajulan. Rajulun. Rajulun lelaki. Uh, Jadi Rijalun. rijalun. Okay. Ni contoh-contoh jamak taksir. Jamak taksir ni ada kamus. Saya ada tengok dekat masjid lah. Dekat pustaka apa tu? Syabab tu ada. Kamus jamak taksir. Sebab jamak taksir ni dia tak boleh reka-reka, tak boleh ikut firasat. Memang kena hafal. Dia warisan. Kita tak boleh teka-teka tolibun tu jadi tulub ke tilap ke, tak boleh. Dia memang diwarisi nenek moyangnya. Jadi kalau kita perasan bentuk jamak taksir ni ada yang dia tukar kedudukan. Talibun jadi tulab. Asalnya alif lam dulu, jadi lam alif pula. Ada yang tambah baitun jadi buyutun, tambah waw. Ada yang buang. Kitabun ada alif, jadi kutubun, buang alif. Kemudian ada yang berubah baris. Contoh dia macam rajulun jadi rijalun. Jadi itu sebab jamak taksir ni jamak yang diwarisi. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab nenek moyang ni cakap macam tu, tak boleh nak kata apa. Jadi ulama kategorikan dia jamak taksir. Jamak yang dipecah-pecahkan lalu isim mufrad yang dipecah-pecah untuk jadi jamak baru. Itu jamak taksir. Beza dengan jamak muzakkar salim dengan muannas salim, dia ada pattern yang sama. Tapi jamak taksir tak ada. Jadi sebab tu saya tulis di sini, jamak taksir adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak, 3 atau lebih, tapi tidak ada alamat waw nun, ya nun dan alif ta. Waw nun ya nun ni jamak muzakkar salim, alif ta tu jamak muannas salim. Yang ni ajar belajar semua dah ni, tahun 1 tahun 2 ni. Kan? Cuma nak buat revision dah. Lepas tahu kaedah kena hafal banyak kalimah. Nanti jadi mudah insya-Allah. Jadi contoh kita bagi kat sini tulabun. Okey. Jika jamak taksir pada kedudukan marfu', maka di akhirnya ada dhammah. Contohnya tulabun. Jika jamak taksir di kedudukan mansub, maka di akhirnya ada fathah. Dia jadi tulaban. Jika jamak taksir di kedudukan majrur, dia ada tanda kasrah di akhirnya, contohnya tulabin. Sama macam mufrad tadi. Sama macam mufrad. Kalau marfu' ada dhammah, kalau mansub ada fathah, kalau majrur ada kasrah. Itu pattern akhir kalimah yang sama. Jadi kalau kita nak hafal isim mufrad, tanda akhir dia sama macam jamak taksir. Kita hafal gitu. Contoh dalam Quran. Ada contoh dalam Quran. Contoh dalam Quran. Rezeki saya jumpa perkataan yang sama tapi berubah baris. Masya Allah. Jadi Quran ni boleh jadi tempat belajar lah. Jadi ayat kita yang pertama, la tufattahu lahum abwabus sama. Oh, tak tulis dia punya ayat Quran dia. Apa nanti kita tulis. La tufattahu lahum abwabus sama. Soalan pertama, ada berapa kalimah dalam ni? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada 6 eh? 6. La satu, La tufattahu, tahu. la Lahum. hum, abwabu La sama. asam. Itu surah Al-A'raf Ustaz. Araf eh? Al-A'raf ayat 40. Ayat 40. Boleh tanda tu. Araf ayat 40. Jadi di sini ada 6 kalimah. 6 kalimah. Isim ada 3. Isim ada 3. Cumanya daripada 3 isim, 1 mabni, 2 mu'rab. Dalam ayat pertama ada 3 isim. 1 isim mabni, 2 isim mu'rab. Yang mabni itu kalimah yang mana? La. Hum. Hum, mereka. Dhamir. La. La tu huruf.
Hum tu, Huruf hum naf- tu. huruf nafi. La. La maksudnya jangan kan. Lahum. Hum, Lahum hum bagi. maksudnya mereka. Domir Lahum. mutasil. Mutasil. Ada mabni. Dia takkan Ya. berubah. Dia takkan jadi humi. Humu dengan huma tak ada. Dia kekal hum. Yang mu'rab dekat sini ada dua. Satu abwab, yang kedua as-sama. Ni ada dua isim. Cuma yang jadi tajuk perbincangan kita abwab ni. Sebab dia jamak taksir. Abwab ni jamak taksir. Mufrad dia babun. Abwab, mufrad dia bab. Macam cerita Ahmad Al-Bab tu. Kan? Ahmad pintu kan, Al-Bab. Jadi bab tu maksudnya pintu. Kalau bab dalam buku tu ulama kata pintu kepada perbahasan. Tu. Itu maksud bab. Bukan bahagian. Bukan maksud pintu. Bolehlah istilah dia jadi istilah bahagian juga. Jadi jamaknya abwab. Dia takkan jadi jamak bentuk lain. Satu ni je. Babun jadi abwab. Jadi dalam ayat ni abwab tu berbaris depan. Kita jumpa abwab baris depan. Jadi kita kategorikan dia isim marfu'. Sebab dia ada tanda dhammah tu. Boleh. Yang sama ni kategori apa pula? Majrur. Isim majrur. Majrur. Sebab Sebab dia berbaris bawah. Hamzah kasrah. ada kasrah. Hamzah kasrah. Ada kasrah. Kategori dia apa? Majrur. Dia isim apa? Dia isim mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Tak ada berubah. Satu langit. Sama. Abwab sama. Sama tu baris bawah. Jadi kategorinya majrur. Kalau dalam ni kita belajar dulu, dia jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Abwab sama'i. Yang ni jadi mudhaf. Yang jadi mudhafun ilaih. Tanda mudhafun ilaih tu yang pertamanya ada alif lam dekat depan ni. Kemudian ada baris bawah dekat sini. Mana-mana mudhafun ilaih mesti jadi majrur. Kalau kita belajar nanti, majrur ni ada 3 sebab. Kenapa satu-satu isim tu jadi majrur? Ada 3 sebab. Yang pertama, sebelum dia ada huruf jar. Kedua sebab dia mudhafun ilaih. Yang kedua, sebab dia mudhafun ilaih. Tiga sebab dia asmaul sebab dia mamnu' minas sarf. Kan? Sebab dia tabi'. Oh, tabi' dia mengikut Dia mengikut. Dia tengok, dia ikut orang sebelum dia. sebelumnya. Yang ni grammar. Yang ni asas. Ni tajuk asas. Okay. Jadi kalau kita jumpa satu-satu kalimah isim yang berbaris bawah, dia salah satu dari 3 sebab ni saja. Ni kaedah grammar paling senang lah. Dalam tahun 3 tu kalau saya tengok balik buku tu, yang paling senang yang ni lah. Lepas huruf jar baris bawah, ataupun jadi mudhaf ilaih baris bawah. Okey, mana tadi? Jadi abu-abu yang pertama tu jadi marfu' sebab tak ada dhammah. Ayat kedua, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Surah Al-An'am, Ustaz. Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 44. Okey. Yang last tu Fatahna. surah yang last tu surah Yusuf ayat 67. Saya pun tak ingat jadi elok juga. Saya search dah. Terima kasih. Masya-Allah. Benar. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ada berapa kalimah sini? Ada Fatahna. Apakah wa qasam?
Mana? Wow, Ayat, wow. ayat, Wow. ayat nombor 2. Ayat nombor 2. Fatahna. Ayat nombor 2. Okey, sorry. Fatahna. Fatahna. 1, 2, Ada 3, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 7. 7. Patahnya 2. Fatahna Tiga. 2. Okey. Fatahna 2. Alaihim 2. 2, 4. Abwa 1, 7. Okey. 4, 5, Jadi 7. Kul syai'in fatah 1, syai'in 7. Alaihim Alaihim 2. Tapi fatahna ni dalam satu kategori satu package lah. Fatah. Alai 1, him 1, abwa 1, kulli 1, syai 1. Boleh jadi 6 kalau fatahna satu kategori, boleh jadi 7 kalau pecahkan fatahna tu. Jadi Domir. dalam ayat macam mana? Domir na tu kena kira satu kot Ustaz. Dan domir na tu nahnu. Dia kira satu perkataan kan. Boleh nak kategorikan macam tu? Boleh. Boleh je. Sebab dia datang dengan fi'il, jadi setengah buku dia kategorikan satu, fatahna. Sebab kalau kita pecahkan fatahna tu, dia hilang makna fi'il fa'il tu, pembuat tu. Oh. Tak apalah. Itu lain cerita lah. Tak apa. Tak Okey. penting. Jadi perkataan yang kita nak tengok dekat sini, abwaba. Abwaba di sini baris atas. Jadi bila baris atas, kita sebut dia jadi mansub. Maksudnya satu kalimah yang diakhiri dengan fathah dekat sini. Jamak taksir. Ada fathah kat situ. Kalimah kedua ada kulli kat sini. Kulli. Yang ini isim mufrad tapi baris bawah. Di isim mufrad majrur. Syai'in. Ada baris bawah juga. Ni isim mufrad juga. Isim mufrad majrur juga. Jadi yang mansub kat sini satu je, abwaba. Kategori dia jamak taksir lah. Okey. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, wadkhulu min abwabin mutafarriqah, surah Yusuf. Dekat dalam ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udkhulu 2 min 3 abwab 4 mutafariqah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 Ustaz. 5. Ada 5 lah. Ada 5. Wa 1, Udkhulu min abwabin abwabin mutafarriqah. Wa ni huruf Ataf. ataf. Jadi hukum dia mabni lah. Sampai bila-bila. Udkhulu dekat sini fi'il. Fi'il amar. Kata arahan. Ditujukan kepada antum. Udkhulu sebab ada waw walik kat situ. Maksud dia masuklah kamu semua. Udkhulu. Masuklah kamu semua. Min dekat sini huruf. Tapi Dari huruf jar. pintu-pintu. Huruf jar. Jadi kita sebut kalau ada huruf jar, selepasnya ada isim. Jadi abwab ni kategori dia isim. Dan isim dia mesti berbaris bawah, mesti majrur. Rupanya betul, abwab ni majrur. Tanda majrur dia ada kasratain. Cumanya kita nak tahu dia kategori apa kat sini. Dia kategori isim jamak taksir. Isim jamak taksir, dia punya hukum dia majrur dan tanda dia baris bawah. Ni kat sini ya. Majrur. Mutafarriqatin. Mutafarriqah. Macam ni je, mutafarriqah. Mutafarriqah. Ya, mutafarriqatin. Apa makna Ustaz? Berlainan. Berlainan. Berlainan.
Tafarruq tu Ya. maksudnya lain-lain. Faraqa, Ustaz. Fariqa. Fariqa. Dia tafarraqa, mutafarriqa. Tafar. Kalau orang nama dia Faruq. Ni maksud sama lah ni, yang berlain, Yang membezakan. Ustaz kan membezakan. macam Yang Saidina Umar tu. Ya, Al-Faruq, yang Al-Faruq. berbeza. Hmm. Ya, Faruq ni pun kadang perangai dia tak sama dengan orang lain. Tu Faruq. Lain daripada orang. Tu Faruq tu. Dia Special. mutafarriqah ni maksudnya pintu yang berbeza. Jadi Faruq tu berbeza. Tu maksud Faruq. Jadi kalau ada dalam adik-beradik ada seorang nama Faruq, tu lain daripada orang lain lah. Biasa lah. Namanya pun dah lain. Jadi mutafarriqah di sini dia isim. Ada berapa tanda isim dekat sini? Ada basic ni. Mutafarriqah Abwabin mutafarriqah. dia isim. Ada berapa tanda isim kat sini? Ada 3. Tanda isim tanda isim. Tanwin. Yang pertamanya ada tanwin, Tanwin. yang keduanya Murtah. Marbuthah, yang ketiganya Mim tu saya. di baris bawah. Tafarriqah. Oh, okey, okey, faham. Betul, baris bawah. Kasrah. Okey. Jadi dia isim yang berubah-ubah. Dia isim mu'rab lah. Jadi bila dia isim mu'rab, dia tentu ada marfu', mansub, majrur. Jadi dalam ayat ni dia majrur. Majrur. Jadi tanda kasrah yang kita cakap tanda isim tadi, dia pun tanda majrur juga. Jadi kalau majrur ni ada 3 sebab saja. Ada huruf jar, mudhafun ilaih ataupun tabi'. Dia tabi' atau tawabi' ya Ustaz? Sama ada Tawabi' kan? tu jamak lah. Oh, tawabi' tu jamak. Okey. Tabi' tu mufrad. Oh, okey. Jadi mutafarriqah di sini dia tabi'. Dia mengikut orang sebelum dia. Dia bukan mudhafun ilaih. Dia cuma mengikut abwab ni. Dia jadi sifat pintu yang pelbagai. Naktun ni. Na'at ya. Jadi ada soalan? Saya nak simpulkan 2 tajuk yang kita belajar isim mufrad dengan jamak taksir ni, kesimpulan dia adalah satu kalimah tu mu'rab tu yang daripada isim mufrad dengan jamak taksir tu dia ada 3 keadaan, marfu', mansub, majrur. Kalau ada marfu' dia ada dhammah, kalau mansub dia fathah, kalau majrur dia kasrah. Ada soalan? Okey lagi. Kita sampai pukul apa? 10.30. 10.30. Oh, 10.30. Rehat 1 minit, saya nak cari dalam Quran jap. Latihan sikit. Saya latihan. Baru masuk gear. Mana nak beli buku ni ya, sahabat-sahabat semua? Kat mana nak beli buku ni? Buku yang Ustaz duk tunjuk kita ni sekarang ni. Buku tu mana kita boleh dapat? Ustaz bagi Kak. Bagilah. Kat mana Dia dah nak bagi dapat? dalam Yang WhatsApp. ni Ustaz punya. Dalam WhatsApp tadi. Bukan Masjid Hasanah. Bukan. Ini Oh, ya. Masjid PDF. minggu depan. InsyaAllah. PDF file Kak, print je Kak. Kalau kita print aja, berapa muka surat Ustaz? 19. Oh, 19. 19 Nipis je. Saya dah Nipis print tadi saja, Ustaz. insyaAllah. InsyaAllah. Oh, Sekejap. Saya ingatkan 19 je. banyak agak. 19. Tak apalah, bibat cover elok-elok. Okey. Boleh sambung. Kita buka surah An-Nasri. Izzajah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi tak ada internet. Banyak dah. Ketinggalan banyak. Tak apa, Memang betul. ketinggalan lah. Ada recording tak?
Ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Okay. Jadi boleh buka dulu surah An-Nas Iza Jaa. Kita tengok kat situ. Ustaz cakap pasal apa sekarang ni? Ya? Ustaz topik apa sekarang ni? Ulang kaji kak. Ulang kaji. Akak Oh, buka ulang PDF. kaji. Akak buka PDF file tu. Okey. Sekarang ni ulang kaji topik apa? Isim mu'rab. Isim mu'rab. Gitu. Kalau recording memang tak tengok lah, tak ada masa. Cari masa. Cari masa. Tak apa. Kan. Bila-bila boleh. Tak ada exam kot tahun ni. MCU. Ayat yang nombor berapa Ustaz? Okey, kita nak tengok daripada Ya. daripada tajuk atas tu, surah tu An-Nasri tu. Jadi perkataan pertama kita surah. Surah. Mudhafun ilaih. Surah tu Nasri tu dia mudhaf ilaih lah. Cuma Idhafah. kalimah kita surah tu. Idhafah. Jadi latihan saya kita nak biasakan marfu mansub majrur tu. Jadi surah tu dekat situ dia ada tanda dhammah. Jadi bila ada tanda dhammah dekat situ dia dalam kategori isim marfu'. Marfu'. Bila tanya kenapa isim marfu' tu? Sebab ada tanda dhammah. Cuma dari sudut kaedah dia mudhaf lah. Dia mudhaf. Kemudian kalimah kedua An-Nasri. An-Nasri dekat sini isim. Tanda isim dia ada alif lam. Kemudian tanda kedua dia ada Baris bawah. Nasri. Jadi Nasri dekat sini kategori hukum dia marfu' ke mansub ke majrur? Majrur. Majrur. Sebab apa majrur? Sebab ada Baris bawah. ada baris Kasrah. bawah. Kasrah tu. Kasrah tain. Cuma bila tanya kenapa dia majrur tu? Jawapan dia sebab dia jadi mudhafun ilaih. Kena beza soalannya. Kenapa majrur mudhafun ilaih? Tanda majrur ada Baris tanda ada baris bawah kasrah. Boleh. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim tu kita tinggal dulu. Kita pergi terus pada ayat pertama, iza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi dalam ni ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Ada 6. 6. Saya tak boleh counting pula kan. Counting. Jadi kalimah pertama iza, kalimah kedua jaa. Kalimah ketiga Arab. Nasru. Masjid Asani. Kalimah keempat Allah. Kalimah kelima wa. Dan yang keenam Al-Fath. Okey. Daripada 6 kalimah di sini hanya ada 3 sahaja isim. Ada 3 isim. Dan semua isim tu isim mu'rab. Okay. Kalimah isim yang pertama Nasru tadi. Nasru.
Jadi atas tu kita tengok dia baris bawah. Yang ni kita jumpa di baris depan tak, dhammah pula. Itu buktilah tu yang dia tu isim mu'rab. Nanti kalau kita jumpa nasru lagi ni, tahu dia isim mu'rab, dia boleh berubah-ubah lah baris dia. Jadi nasru dekat sini kategori hukum dia hukum marfu'. Isim marfu. Dia isim marfu'. Hukum dia marfu' isim, keadaan dia tu marfu'. Tanda marfu dhammah. Tanda marfu' dia dhammah. Dhammah. Kategori isim dia isim mufrad. Dia isim mufrad, hukumnya marfu', tanda marfu' dia dhammah. Okey. Dalam kaedah dia mudhaf. Dia mudhaf. Ustaz ulang sekali lagi. Okey. Nasru ni kalimah isim. Dia isim. Macam mana kita tahu dia isim? Sebab kita dah jumpa dekat atas tadi tu. Jadi kita ulang sekali jumpa bawah ni, kita tahulah dia isim. Cuma dia isim yang berubah-ubah. Akad dan akhir dia tu. Jadi kita panggil dia isim mu'rab. Isim mu'rab. Kategori isim dia isim mufrad. Hukum mufrad tu marfu'. Dia isim marfu'. Sebab apa? Nanti kategori isim. Saya laju kan? Saya tulis ni sini lah. Gitu. Pada ayat tadi, Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Iza ja'a nasrullahi wal fathu. Kataan kita jumpa tadi an-nasru kat sini. Nasru ni kita kata dia isim. Kategori isim dia isim mufrad. Menunjukkan bilangan 1. Hukum dekat sini kita panggil dia marfu'. Hukum tu maksud keadaan dia lah. Keadaan dia. Alamat marfu' dia apa? Dhammah. Dia ada dhammah. Ada tanda dhammah kat situ. Dan dia adalah mudhafun ilaih. Mudhaf. Bila dia kategori. Jadi posisi dia dalam ayat dia jadi mudhaf. Kalau ada mudhaf mesti ada mudhafun ilaih. Mesti ada mudhafun ilaih. Jadi kita carilah partner dia sebelah ni, jumpa Allah. Allah ni isim mufrad lafzul jalalah. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut gitu. Lafzul jalalah. Penghormatan kepada nama Allah, lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Dia punya keadaan hukum dia di sini majrur. Sebab apa majrur, ada tanda apa majrur di situ? Ada tanda Kasrah. Kenapa kasrah tu? Kenapa majrur tu? Sebab dia mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Kalau kita belajar dia punya kaedah nak terjemah mudhafun ilaih ni, dekat tengah-tengah ni dia ada huruf jar. Kalau nasrullah mudhafun ilaih, kita kata nasrun tu pertolongan Allah. Di sini Allah. Yang kata tengah ni ada dari, min. Tu cara mudhafun ilaih. Memang kaedah nak terjemah nanti macam tu. Kalau pertolongan Allah, itu pertolongan Allah tu terjemahan belum belajar bahasa Arab lah. Kalau belajar bahasa Arab, pertolongan dari Allah. Memang orang belajar bahasa Arab tu dia spesifik sebab kita belajar mudhaf ilaih ni tengah-tengah dia ada huruf jar. Okey. Pertolongan dari Allah atau pertolongan dengan Allah. Itu ada tambahan lah. Nanti kita belajar detail dekat situ. Cuma basic dulu kita belajar mudhaf ilaih begitu saja lah. Pertolongan Allah. Tapi kalau
dah tahap 3 ni, tahun 3 ni dia akan ajar macam mana nak faham mudhaf ilaih ni. Dekat tengah-tengah tu ada huruf jar. Jadi Nasrullah. Sebab tu dia jadi baris bawah tu. Ditakdirkan ada huruf jar tersembunyi. Oh, sebab tu jadi baris bawah majrur. Okey. Dia mesti ada ya. Dia mesti ada. Cumanya apa yang nak letak kat situ, huruf jar apa nak letak situ, tu nanti tajuk ni lah kita belajar tu. Ustaz kalau Baitullah macam mana pula? Dia min tu kaman, min ke atau Kepunyaan ke? Bukan min. Itu kepunyaan. Jadi kepunyaan Baitulillah. Tak tahu. Betul lah tu. Kepunyaan. Asalnya Baitun Kepunyaan Allah. lillah. Baitun Milik Allah. lillah. Milik Allah. Okey. Faham Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak pencerahan hari ini. Oh, Masya Allah. Okey. Sponge dah lama kering tu. Serap betul. PKP punya hal. Macam tersembunyi. Dia punya tersembunyi. Bila kosong banyak senang masuk kan? Serap banyak. Jadi okey, maknanya al-fathu. Kalimah ketiga kita al-fathu. Ni isim Jadi kita sebut tadi isim al-fathu. Dia isim, kategori isim dia isim mufrad. Hukum isim mufrad dalam ayat ni dia marfu'. Tanda marfu' dia ada baris dhammah di sini. Baris dhammah di sini. Jadi bila ada dhammah sini maksud dia marfu'. Macam saya sebut tadi, setiap marfu' ke, mansub ke, majrur ke, itu ada posisi dalam ayat, ada makna tersembunyi. Jadi iza jaa nasrullahi wal fathu, kalau nak diterjemahkan, iza maksudnya apabila, jaa telah datang. Pertolongan Allah. Telah di sini dalam dari Allah. Telah jaa ni telah datang di sini. Telah datang pertolongan dari Allah. Dalam bahasa Arab jaa di sini fi'il Madi. Fi'il madi dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab lah, kaedah bahasa Arab. Saya mudahkan bahasa Arab Quran. Fi'il madi yang datang dalam Quran, dia ada dua makna. Satu makna telah. Yang kedua makna akan. Ini dua makna. Satu makna telah, yang dua makna akan. Ini bahasa Arab Quran untuk fi'il madi Saya nak bagi tahu je. Satu maksud telah maksudnya peristiwa tu dah berlaku. Yang kedua akan maksudnya pasti berlaku. Telah dengan akan ni untuk fi'il madi yang ada dalam Quran. Apabila melibatkan janji dari Allah. Jadi bagi penuntut ilmu bahasa Arab, bila jumpa fi'il madi, ini maksud penuntut ilmu bahasa Arab yang serius lah. Yang serius. Bila jumpa fi'il madi dalam Quran, dia akan timbang makna fi'il madi itu telah atau akan pasti berlaku. Jadi iza jaa nasrullahi, apabila telah datang pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan dari Allah tu disebut dalam setengah terjemahan kata telah datang atau pasti datang. Pasti datang. Kenapa letak makna pasti tu? Sebab ini fi'il madi yang ada dalam Quran, dia akan himpun antara dua makna. Telah atau akan. Sebab ada janji Allah yang belum berlaku, tapi Allah dah janji akan berlaku. Contohnya, orang buat taat akan diberi ganjaran. Akan diberi ganjaran tu bukan janji kosong, pasti diberi
Ganjaran. Jadi sama macam pertolongan juga. Itu makna. Okay. Jadi di sini ada nasru mari depan dia marfu. Fathu dekat sini juga dia marfu. Dalam ayat ni dia kongsi posisi. Apabila telah datang bantuan atau pertolongan dari Allah dan juga telah datang fathu ni maksudnya pembukaan dari Allah, bantuan jugalah. Jadi bila kita kenal ada marfu kat sini dalam ayat ni lah, boleh jadi dia ada posisi yang sama dalam ayat. Maksudnya kalau kita pecah ayat dia, kita tulis iza jaa nasrullah. Iza jaa awal Ayat pertama. Ayat kedua iza jaa al-fathu. al-fathu. Jadi dua-dua ni jadi fa'il yang datang. Ni datang. Fa'il maksudnya iza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan dari Allah, pertama. Yang kedua, apabila telah datang pembukaan daripada Allah juga, ataupun bantuan dari Allah. Jadi dua-dua ni ada marfu. Dua-dua ada marfu. Itu maksud saya kenapa untuk kelas tahap 3 yang muqaddimah ni kita kena kenal dulu marfu, mansub, majrur tu. Sebab nanti tak nampak dia punya kepentingan pula. Kenapa nak kenal marfu, kenapa nak kenal mansub? Itu kan nak kenal baris ni semata-mata. Kita nak kenal nanti posisi dalam ayat. Terjemahan tu dia membantu. Ini sebab kita nak pergi ke ayat ni kena tahu posisi dulu. Jadi nak tahu posisi kena tahu dulu marfu, perubahan-perubahan. Boleh? Okey. Kemudian ayat yang kedua. Ayat kedua kat sini wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dalam ayat ni ada berapa kalimah? 1 2 3 8. 8. Wa ra'ai 2. Nas yadkhulu ni satu Yadkhulu 1. fi satu lagi 8. Antah juga. 5, dini 7, 8, 9, Wajah. 8. 10. 8 2 3 8 Okey. 8 kalau pecahkan, kalau satukan fi'il tu dengan fa'il dia. Kalau 9 dia pecahkan. Wa 1 ra'ai 1 2 3 4 5 6 7 8. Ra'aita tu kalau pecah jadi 2 lah. Tapi kalau datang package, saya suka kalau dia disatukan. Ra'aita tu. Dia datang dengan satu package makna. Betul. Cuma setengah guru akan pecahkan sebab nak mudahkan kefahaman tu. Ya, baik. Dalam ayat ni, ayat kedua ni ada berapa isim mu'rab? Ada 4. 4 isim. Ada 4 isim mu'rab. Isim mu'rab. 4 tu apa? An-nasa. An-nasa 1. Dini. Dini 2. Allahi. Dinillahi. Afwaja. Afwajan. Jadi semuanya ada?
4. Dini Allah ni. An-nas kategori dia isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Dia dalam Hukum. kalau kita belajar detail lagi, dia isim mufrad jamak. Dia isim mufrad jamak maksudnya dia tak ada dah jamak dah, dia dah jamak. Seluruh manusia. Okay. Tapi dia mufrad sebab dia tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada ya nun, tak ada alif ta. Tapi dia makna dia jamak. Dia isim mufrad jamak tu maksudnya maknanya jamak. Atau seluruh manusia, nas. Ataupun seorang manusia. Boleh tengok kategori konteks ayat dia. Isim mufrad Bahasa Inggeris pun kalau kata man, M-A-N tu, man bermakna seluruh manusia. Oh. Dan juga betul. seorang lelaki. Betul. Oh, Masya Allah. Saya baru tahu. Man. Macam man. Okey, Man is sama the lah. only animal. Jadi kalau macam tu boleh samakan lah. Bolehlah mengingatkan. Boleh. Terima kasih. Jadi isim mufrad jamak kat sini ataupun isim mufrad kat sini, dia ada posisi dalam ayat, dia ada keadaan dalam ayat tu. Di sini kita sebut dia keadaan dia, hukum dia Mansub. Mansub. Tanda fathah. Tanda mansub dia ada fathah. Fathah. Jadi bila fathah ni biasanya mansub fathah ni biasanya dia objek dalam ayat, benda yang kena perbuatan tu. Oh, maf'ulun bih Ustaz. Maf'ulun bih. Macam contoh ayat dia wa ra'aita, dan kamu telah melihat. Lihat apa? Lihat seorang manusia atau melihat sekumpulan manusia. Jadi ra'aita nasa sini mansub dekat sini akan menyebabkan kita faham ini objek dalam ayat ni yang ditengok. Jadi mansub ni biasanya objek. Biasanya objek. Kalau marfu' tadi biasanya pembuat, telah datang ataupun telah makan, yang makan tu, orang makan. Itu mansub biasanya, tapi tak semestinya sebab banyak lagi. Cuma nak kita awalnya begitulah, dia objek dalam ayat. Okey. Kemudian kalimah kedua kita jumpa dini. Dini. Dia isim mufrad juga. Majrur tanda kasrah. Hukum dia majrur, dia ada kasrah. Majrur dengan kasrah. Jadi majrur dengan kasrah ni sebab apa dia majrur? Mudhaf. Sebab apa dia majrur? Sebab selepas haraf jar. Selepas haraf jar. Sebab dia ada fi sebelum dia huruf jar. Ingatlah tu, boleh faham. Sebut tadi majrur ni ada 3 sebab saja. Majrur ni 3 sebab. 1, huruf jar. Selepas haraf jar. Kedua, mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Ketiga dia jadi tabi'. Dia ikut orang sebelum. Jadi dini di sini dia selepas huruf jar, sebab tu dia majrur. Jadi kalau kita tengok ada baris bawah, tengok sebelum dia. Oh, dia ada huruf jar, majrur. Kemudian lafaz Allah, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Isim mufrad. Dia mufrad, isim mufrad. Hukumnya majrur. Hukumnya majrur. Tandanya kasrah. Majrur dengan kasrah. Baris bawah kerana ia mudhafun ilaih. Kenapa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Apa dia punya mudhaf? Mudhaf dia din. Jadi mudhaf. Jadi kalau kita terjemah secara detailnya, dinillah ni agama Allah, maksudnya agama milik Allah. Ataupun agama dari Allah. Atau agama yang dilakukan dengan Allah. Li, min atau bi. Itu terjemahan sebahagiannya lah. Agama dari Allah, agama milik Allah, atau agama yang dilakukan dengan Allah. Kerana Allah. Gitu maksudnya. Kerana Allah. Li apa? Li untuk milik. Li milik. Min Milik. dengan bi. Bi dengan makna kerana lah. Dengan.
Okey. Kemudian afwajan. Afwaja. Afwajan. Afwaja. Kita tulis bawah ni lah. Afwaja. Afwajan. Ini pun Ya, jamak Afwajan. Ustaz kan? Jamak taksir. Jamak taksir. Betul. Dia sama pattern dia dengan aklam tadi. Okey. Ada adik-adik dia. Afwajan. Dia punya mufrad dia faujun. Oh, faujun. Fauj. Maksudnya kumpulan. Afwajan ni kan maksudnya berbondong-bondong. Bulan. Guru saya pernah ajar, kalau nak buka kedai, baca surah An-Nasr. Nanti Lepas tu, berbondong-bondong tu. pada ayat kedua tu, Customer. bayangkan customer datang banyak. Masya Para Allah. ayatan saya dukhuluna fi dinillahi afwaja. Itu saya pun tanya, kalau berniaga online, macam mana berniaga online? Sama Jadi dia kata waktu buka komputer tu niat lah. Ya. Ramai orang beli. Jadi wallah alam, setakat dia cuba ni mujarab lah. Setakat dia cuba ni mujarab. Kena yakin. baguslah. Kena yakin. Kena kan, Kak? yakin. Kena yakin. Sebab ayat pertama dia pun Nasrullahi wal Fath. Allah Ta'ala yang tolong, Allah Ta'ala yang bukakan jalan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah bukakan jalan, maka ramailah. Tapi syarat dia Pelaris lah. macam mana? Ayat pelaris. Ayat pelaris. Tapi syarat dia pula lepas menjual tu ataupun ketika menjual tu, fahamkan ayat ketiga tu, fasabbih bihamdi, maka banyakkan ucap syukur, wastaghfir, dan banyakkan istighfar. Jadi orang fokus ayat 2 je, nak ramai kan. Lupa ayat ketiga. Okey. Jadi afwajan dekat sini dia isim, kategori dia jamak taksir. Isim kategorinya jamak taksir. Kita dah tahu tadi afwajan mufrad dia fauj. Dia punya hukum dalam ayat ni mansub. Alamat mansub dia ada fathah. 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 Jadi dalam ayat iza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Afwajan ni merujuk kepada makna keadaan, hal. Dia ada satu posisi ataupun dalam grammar tu, bahasa Arab tu, dia dalam ayat tu ada hal, menunjukkan kepada hal, keadaan. Jadi hal ni hukum dia mansub. Hal ni hukum dia mansub. Jadi ramai manusia datang, tapi datang dalam keadaan berbondong-bondong. Dia hal kepada Allah, ada pada An-Nas ya. Pada An-Nas. Manusia ramai datang dalam keadaan berbondong-bondong. Kalau sebut Nas saja dah faham ramai, tapi Allah Ta'ala nak gambarkan ramainya orang datang tu, berbondong-bondong tu. Hal itulah, tu hal. Jadi hal ni hukumnya mansub. Mesti ada baris fathah untuk mufrad ataupun jamak taksir. Boleh? Ustaz, Kita langgung. Ya. Ustaz, kalau insan manusia juga Ustaz. Insan. Alaf An-Nas ni Insan manusia. satu. Insan. Insan sama juga. Sebagian Orang. ulama kata insan tu maksudnya semua. Setengah ni kata seorang. Rujuk juga. Cuma beza nas dengan insan, beza dia nas yang berakal, yang berfikir ke tak berfikir ke, nas. Tapi insan ni biasanya yang berfikir. Insan tu biasanya yang berfikir. Nas ni dia beriman ke tak beriman ke, berfikir ke tak berfikir ke, mukmin ke, kafir ke, taat ke, semua. Tapi kalau insan ni biasanya merujuk kepada yang berfikir, yang berakal, yang gunakan akal dia. Kadang-kadang dia lalai tapi dia guna akal dia juga. Jadi insan juga. Itu insan. Beza ni lah antara nas dengan insan tu. Allah alam. Satu lagi Ustaz, nas tu dia termasuk lelaki perempuan. Termasuk Gender lelaki pun perempuan. termasuk. Ya. Dia tak ada, secara asal Gender. dia kalimah tu muzakkar.
Kalimah tu muzakkar, tapi dari sudut makna dia meliputi semua. Semua. Dari sudut kalimah dia muzakkar, tapi dari sudut makna dia meliputi semua manusia. Boleh? Boleh. Faham. Jadi bila kita baca Quran, dia adakan makna-makna tambahan tu, makna-makna tambahan. Jadi tak kalau nak faham Quran, sebab tu kena tengok tafsir. Kalau tengok terjemahan, dia akan terjemah manusia sekadar manusia, macam itulah. Tak sempurna makna terjemahan tu. Memang kena belajar bahasa Arab lah nak faham Quran pun. Belajar tafsir. Okey. Ustaz, tadi Ustaz cakap yang macam afwaja tu hal keadaan kan? Hal keadaan mesti mansub. Dia ada berapa semuanya Ustaz? Keadaan lagi? Tu. Mansub Tu ada 15 posisi dalam ayat. Kalau marfu tu dia ada 11. Yang tu kita belum belajar lah kan Ustaz? Tu belum. Okay. Jadi saya So bagi just nak tahu hal keadaan tu salah satu daripada masuk macam tu je lah. Okay. Jadi minggu ni dengan minggu depan kalau sempat kita habiskan je PDF ni, kemudian saya akan masuk kepada dia punya grammar tu. Sebab dah masuk penggal kedua, Kena tengok jadual pusat tu. Pusat, betul. Boleh juga. Itu antara yang lengkap lah. Masuk. Itu antara yang lengkap. Dah ringkas. Yang ni pun ringkas-ringkas je nanti. Okey. Jadi Ajah semua boleh tengok, Haji semua boleh tengok PDF yang saya bagi tu. Benda sama je. Benda sama je. Cuma nak buat latihan sikit-sikit lah. Nak ingatkan perubahan tu. Nanti kalau kita dah masuk ayat tu senang insyaAllah. Okey. Ada soalan tak ada? Recording bila Ustaz? Ya, soalan Recording. lain sikit. Nasrullah itu Okey. Datuk Bashri. Nasrullah. Nasrullah itu min tu kat mana? Tak nampak min. Itu di antara mudhafun ilaih. Kena tambah. Ulama kata ada huruf jar yang tersorok. Sembunyi. Okey. Jadi macam mana tahu tersorok tu? Belajar bahasa Arab lah. Okey. Jadi kalau tengok terjemahan dia tak bagi tahu min tu. Tersorok. Okey, dia tersorok dengan takdir. Okey. Okey Ustaz. Okey. Recording bila Ustaz? Recording bila? Maksudnya tengah recording lah. Kelas. Nak bagi bila? Nanti saya tanya Ustaz Wali punya, sebab dia orang yang uruskan recording kelas saya tak kerti sangat macam mana nak share tu. Apa saya beritahu. Ayat terakhir Ustaz sikit je lagi. Cuba kita habiskan ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika. Sekali lalu je. Sekali lalu. 10.40. 10.40 lah. Saya simpan ni buat jadi latihan. Nanti aja share kat saya. Minggu depan. Kesian Ustaz. Kak Siti bersemangat lah laju. Hari Jumaat bagi ya. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Okay. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu kan? Bagi jawapan. Ustaz bagi jawapan. Latihan. Saya bagi jawapan dia. Ustaz bagi jawapan hari Jumaat. Okey, terima kasih. Okey, insya-Allah. Minta maaf Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Minta maaf. Tak ada apa. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Kita tanggung dulu. Terima kasih Ustaz. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam Ustaz. Ustaz. Sama. Terima kasih. Bagaimana